Cikgu, nak tanya anak saya macam mana cikgu? Dia ni okey sebenarnya. Cuma yelah kan, banyak main. Cuma kalau lusa lebih, saya yakin mereka boleh berjaya lah menyampak lah. Tapi percayalah, cikgu sebenarnya nak yang terbaik. Besar jasa cikgu. Allahu Akbar. Itu sebabnya pentingnya sekarang ni guru-guru sekarang ni terapkanlah nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Pengetua keluar, pengetua perempuan ni keluar naik kereta je nampak budak tu mopok kata bertembok kat luar sekolah. Pengetua tu macam ni. Budak tu sokok dia pandang pengetua. Air boleh cumin pengetua. Jalan ni. Budak hari ni. Saya ada beberapa drama yang saya berlakon. Nanti orang boleh tegur sama sisi kenyang. Pelakon kan? Saya kata bukan, salah orang. You pakai mask pun kita kenal lah. Siapa tu orang mask? Saya siapa? Ada Nazis? Saya kata bukan. Bukan. You salah orang ni. Tapi yang banyak main peranan sebenarnya tu sebab kata seorang lelaki yang hebat, tentu ada wanita hebat di belakangnya. Tetapi tak dinafikan, lelaki ni adalah kepala keluarga. Semua orang kena respect. Lelaki kepala keluarga. Tapi orang perempuan tengkuk keluarga. Habis tengkuk kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Puan Suzan Inang. Betul Cikgu? Oh Allah, terus ingat dalam ingatan. Alright, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk sebagai moderator pada majlis hari ini. Seronoknya bekerja sebagai satu ibadah bersama dengan penceramah yang saya hormati, saudara Ustaz Syamsul Lebat. Dah lama dah saya tak jumpa dia. Sekarang dah pakai handphone canggih. Dulu handphone biasa-biasa. Okey, baik. Sebenarnya saya datang kat sini bila saya dengar Ustaz dia cakap siapa penceramah. Dia cakap orang rumah saya. Dia kata bapa boleh tak menjadi moderator kat sekolah? Siapa penceramah? Kalau bukan bapa penceramah boleh lah. Dia kata Syamsul Lebat. Bila dia cakap Ustaz Syamsul Lebat, saya cakap beri Ustaz saya datang. Walaupun saya pakai suit tapi payment tau. Okey, baik. Jadi kita tak nak lengahkan masa lagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekejap alah, password pula dah. Apa password bini aku punya telefon ni? Sesuatu yang pun dia semua password semua. Okey. Sorry Ustaz lagi canggih. Dia sejak pergi gym ni handphone password. Okey. Baik, pertama sekali saya ucapkan semoga berbahagia. Terima kasih juga kepada Tuan Pengerusi yang Ketua PIBG Encik Zainuddin bin Hamad, yang berbahagia Tuan Pengetua Johari bin Jaafar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Nur Azmi binti Abdul Razak, Guru Penolong Kanan HEM Encik Mokhtar bin Muhammad Zain, Guru Penolong Kanan Covid Dr. Syahril bin Sabudin, dan juga Guru Penolong Kanan Petang Puan Nur Hafizah binti Muhammad Noh. Terima kasih kerana menjemput kami dan juga guru-guru yang kita raikan hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Ustaz, saya teruskan dengan soalan-soalan yang dah disediakan oleh ahli panel kita. InsyaAllah harap-harapnya Ustaz Syamsul Lebat boleh bagi penerangan lah daripada soalan pertama ni, iaitu soalan yang berbunyi kan, bagaimana kita ingin mengikhlaskan hati menjalankan tugasan yang diamanahkan. Mulut kata okey, tak ada masalah, tapi jauh di sudut hati rasa tak puas, tak best. Pengetua kata kau pergi buat lain padang. Okey tuan, dua orang kau ingat aku ni apa benda kau buat lain padang. Macam tu kan. Depan-depan kata okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara Ajak selaku pengurusi acara pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya pun sebenarnya hari ini
Saya tak kisah, tak bayar pun tak apa. Sebab dapat duduk sebelah hajat ni kan. Sebab saya berani cakap tu sebab ada backing tu boleh cakap. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Tuhan Yang Pengetua, Tuan Pengurusi PMBG, itu juga BGPKM dan GPK Koko. Terima kasih banyak. Begitu juga kepada Kebin Kedah, Kebin Kedah, Ketua Bidang kan? Sekarang dah ada nama kan, Ketua apa penyerahan mata pelajaran kan? Guru kerana mata pelajaran macam-macam projek tukar tentu, bertukar mentari, bertukar nama tu ganti dia lah kan. Kemudian sebenarnya juga pada guru-guru semua lah kan. Terima kasih banyak kerana mengundang daripada hari ini. Dan Alhamdulillah, sebagai orang kata orang tu kan, oleh 9 ni kata adat banyak kiasan kan? Ditunjuk dia, tapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Hari ini kita bersama-sama membincangkan topik dalam majlis ilmu ni ialah orang kata cantik peluk pantai Anadai, ambil perahu tepi kuala, biarlah lubuk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Yang kita bincang mungkin tak banyak lah kan? Mungkin tak banyak. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang kita dapat ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Jadi kita faham dan sebab banyak. Untuk pengetahuan Puan Pengurusi, saya tak baca teks pantun tu. Itu nak beritahu. Jadi cuman jadi Google pantun baru dah. Saya juga bawa. Jadi bila tadi soalan tadi, memang itu persoalan yang paling penting. Macam mana nak mengikhlaskan diri? Saya baru-baru ni bila ceramah bersempena Hari Guru, saya kata tak ada perkataan nak gambarkan hebatnya karier seorang guru. Saya pernah jadi guru. Lepas saya belajar dulu, saya jadi cikgu sekejap. Bila cikgu ganti, guru ganti cikgu khusus selama 2 minggu. Saya gantikan cikgu bersalin, cikgu Raihana. Saya ingat nama cikgu. Selama 2 minggu, dia masa tu dalam ada 2 minggu lagi balance, dia nak dia bersalin dan tak ada orang nak ganti lagi 2 minggu. Sebab tu saya ganti. Kemudian saya ganti cikgu Kalai pula, nama cikgu tu. Saya dapat lagi 4 minggu sebab cikgu tu berkhusus selama khusus kenaikan pangkat. Kemudian saya dapat tawaran GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen. Saya ingat lagi di sekolah menengah yang mana sekolah, nama sekolah tu Sekolah Menengah Jalan Lup Rahang. Hari ini dah namanya Sekolah Menengah Bukit Mewah. Sekolah yang paling tahu disiplin dulu, dan sukan nombor 1 dia tinju kan? Saya ingat lagi. Dan Alhamdulillah saya dapat mengajar. Lepas tu GSTT tu saya mengajar di sekolah SRJKC Pewa, Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Dan akhirnya saya ambil keputusan, dalam beberapa bulan saya ambil keputusan, saya tak boleh jadi cikgu. Saya tak boleh jadi cikgu. Sebab hanya manusia yang hebat dia boleh jadi cikgu. Betul tak? Apatah lagi kan, apatah lagi saya pergi ke beberapa sekolah di Langkawi. Saya pergi beberapa sekolah yang saya pergi di sekolah Simpang 4 ke Simpang 3 di Bagan Datuk. Saya ceramah dekat sana, saya dapat melawat ziarah sekolah pendidikan khas. Itu tinggal kau rumah kau, bukan tinggal kau rumah kau. Mengajar pendidikan khas bukan senang. Saya tengok ada buah anak murid yang tantrum, ada anak murid yang baring dekat lantai. Saya kata, ya Allah Akbar. Saya katakan, hanya manusia yang istimewa saja boleh jadi guru. Bukan semua orang boleh jadi. Saya tak nak jadi cikgu bukan sebab gaji, bukan sebab apa. Saya seronok jadi cikgu, nak sangat mengajar. Tetapi hanya insan-insan terpilih. Kalau saya tahu jadi cikgu, mampu sudah kan. Bijak anak betul tak mati lebih baik kadang-kadang. Tapi cikgu-cikgu ni kan kena sabar banyak-banyak. Dia memang ada 4 jenis cikgu je dekat sekolah. 4 jenis cikgu. Cikgu yang pertama, dia semangat ikut peraturan. Dia datang on time, dia balik pun on time. Mana dekat mesin pancikat tu dia yang pertama. Kadang-kadang kan. Tu kira-kira dia. Manager dia kemas, dia tak suka simpan-simpan kerja. Dia akan siapkan cepat. Dia tak nak ni simpan banyak. Tu kategori pertama. Kategori kedua, cikgu yang pengetua sayang dia. Jenis-jenis kerja deadline. Semua kerja bagi ke dia. Dia akan buat, tak apa. Saya akan buat. Manager dia bos saya faham ni. Cacang barang. Kan semua dia, pengakap dia, belasapis dia, semua dia. Sukan dia, silat pun dia. Termasuk bila dia bersilat pada, tapi dia juga lah. Dia sanggup je. Kadang-kadang lepas tu dia ngadu kat suami dia.
penat dengan cikgu. Kata dia ngadu kat suami. Dekat sekolah okey je tadi. Kan? Kategori yang ketiga, cikgu ni peniaga je kerja kat sekolah. Ada tak? Ada je barang dia nak jual. Dan kategori yang keempat, dia ikut-ikut orang. Ada tu kat bilik guru tu. Orang ni grup macam ni ada macam ni. Kan? Orang ni macam ni. Besok Sabtu ni kau pergi tak? Yang khusus yang ajak dengan semua depan tu. Pergilah. Kau? Aku tak pergi kot. Tak pergi sesama tau. Senang kita jawab sesama dengan betul. Jangan kan kau tiba-tiba kau pergi nak dengan seorang dia tak pergi kan. Contoh macam tu lah. Dia ikut-ikut orang. Sebenarnya semua ciri itu kita kena ada. Tapi bukannya lebihkan sesuatu. Yang paling penting persoalan yang ajak tadi tu. Kerjalah macam mana pun, tapi ikhlas ni kurang. Nak selamat dalam dunia, 5 perkara memang kena ada. Pertama, kena belajar sabar bila kerja. Kalau tak sabar, memang menyesal aku jadi cikgu. Kedua, syukur sebab kita ada satu profession yang mana kita berusaha untuk menambah saham akhirat. Yang kita buat baik ni kadang-kadang memang tak naik pangkat. Pengetua asyik nampak orang tu je. Contoh, orang tu cakap lah, bukan sekolah ni, sekolah lain. Tak, kadang-kadang Suri Ustaz terkuat lah. tak, persepsi manusia. Dia akan cakap, aku rasa macam pengetua tak suka kat aku lah. Tu lah, aku pun rasa macam tu. Yang fikir tu lah, tak ada kerja lain ke? Cari salah orang je. Contoh kan, meninjau sana, meninjau sini. Kalau saya dapat aduan hadir ni nampak tadi tu. Yang contoh kan, benda ni biasa. Tu belum cerita lagi kalau sekolah 2 sesi. Di sekolah 2 sesi, 1 sesi. 2 sesi. Yang pagi dengan petang memang problemnya, tahu? Kenapa petang je kena benda ni? Contoh, yang petang lah. Yang cakap, pagi ni untuk mas semua. Yang pagi, kenapa kita kena stay sampai petang? Dia ada isu-isu macam tu. Nampak tak? Jadi, yang penting syukur kita ada kerja sekarang ni. Yang benda-benda sampingan, itu biasa. Ketiga, tawakal. Serah pada Tuhan. Apa yang Tuhan nak bagi kat kita. Keempat yang kena ada, ikhlas. Dan yang kelima kena ada, redha. Ambil ikhlas tu. Maknanya yang lagi 4 tak sempat nak urai hari ni, confirm kena jemput lagi je. Kita ambil ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni berbuat sesuatu perkara tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Masalahnya orang kita, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Maka tu tak ikhlas. Faham? Kenapa kita diajar ikhlas? Cikgu-cikgu saya yakin, saya nampak semua anda semua sebenarnya sebahagian besar tindakan kita menjadi cikgu adalah ikhlas. Tapi saya nak pesan, kenapa kena ikhlas? Sebab kita mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhan, bukan manusia. Mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhan, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Minta-minta lah aku yang dapat naik pangkat, orang lain dapat, kita kecewa. Minta-minta lah pengetua calonkan aku APC tahun ni, contoh. Orang lain juga dapat, kita tak dapat, kita akan kecewa. Tapi kalau kita serah pada Allah, ya Allah, kalau ada rezeki aku, mudah-mudahan ya Allah kau berikanlah yang terbaik untuk aku. Kita tak dapat, tak apa. Cuba kita fikir, Allah tak bagi kita APC, Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak kita 9A dekat sekolah lain. Itu lagi besar makna. Daripada kita naik pangkat tapi anak panggang lantul-lantul. Itu tak betul. Kenapa? Sebab itu. Kenapa jadi ikhlas? Kenapa? Sebab itu kita didik anak orang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan di tempat lain, orang lain mendidik anak kita dengan bersungguh-sungguh. Sebab itulah pentingnya ikhlas. Jangan mengharap pengiktirafan manusia. Saya dengan Najah bukannya beza sangatlah. Maksud saya dengan sahabat saya ni, kami ni jadi mangsa netizen kadang-kadang. Kalau kami melayan dan kritikkan orang cakap, orang kata itu, orang kata ni, ajak dengan gadis S, Samsul debat dengan itu, Samsul debat begini, ajak begitu begini. Kalau kami layan, memang sampai bila pun tak jadi apa. Tapi bila kita ikhlas, kita buat, tak, orang nak cakap lah. Yang penting Tuhan tahu apa yang kita buat. Tuhan tahu begitu buat. Itu sebab orang kata, itu pesan guru.
Guru pesan, buat yang terbaik. Dulu mak kita cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Kan? Betul? Kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang tu. Rupanya maksud orang tu Nabi dah ajar khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Itulah yang dibuat oleh cikgu-cikgu, didik anak-anak supaya jadi baik, supaya jadi berjaya. Kan? Pokok sena di tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Putus nyawa dari badan, barulah hilang petua guru. Maknanya selagi hidup, peganglah puasa cikgu-cikgu. Itu sebab saya selalu pesan dekat budak-budak SPM. Saya kenapa saya ceramah sekolah menengah, sekolah rendah saya tak ambil sangat. Sebab sekolah rendah laras bahasa tu payah nak ijaz. Kalau bagi salam lah kan, tunggu dia jawab salam ya sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil sekolah menengah dan biasanya kalau teknik motivasi saya bagi dekat budak sekolah, memang saya akan cakap kawan aku, padangan cakap sekolah kau main kat sekolah, padangan cakap macam tu. Saya cakap dengan budak-budak ni, saya kata, kau jangan appreciate cikgu ni hari guru. Kau main, oh guru, kau disiram bayu pagi. Kau main ni. Mana nangis cikgu dapat bunga, Allah boleh buka pandai lah. Pagi kan hari guru tu. Kan, mana nangis. Saya cakap cikgu, guru, kau kena appreciate every day, every time, every second. Sebab saya cakap kau tengok dekat pintu pagar sekolah. Saya cakap kau tengok pintu pagar sekolah. Budak pun memang tak nampak lah. Setakat mana yang nampak lah. Daripada bulan 1 sampai bulan Jun ni, berapa ramai kau tengok bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih atas jasa baik. Berapa ramai? Ada. Kalau ada pun masuk jumpa dengan cikgu Juari, kan, minta maaf cikgu, saya punya sijil tertinggal. Boleh tak tolong sahkan borang saya ni? Boleh tak tolong sahkan saya pernah belajar kat sini? Mungkin itu. Tapi cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar. Tapi alangkah ruginya kalau guru gagal menerapkan maksud ikhlas yang saya sebutkan tadi. Kerana sesungguhnya ganjaran yang Tuhan nak bagi dekat kita lebih hebat dan lebih besar. Bukan hanya cerita untuk orang Islam, kepada yang non-Muslim. Saya yakin pengajaran dalam agama yang lain pun mengajar tentang when we feel grateful, kita rasa thankful, kita rasa syukur dengan apa kita ada, Tuhan akan bagi ganjaran yang lebih besar lagi untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukur lagi banyak Tuhan bagi. Lagi banyak Tuhan bagi. Ajak apa tak ada liku-liku perjuangannya, bukan saya tak baca, kata dia kadang-kadang share tengok macam mana. Tapi Tuhan bagi. Ada tutup sini, orang tutup sini, ajak ada kat sini. Tutup sini, ajak ada kat sana. Macam-macam orang cakap. Tak. Tapi kita tahu kita buat yang terbaik. Cikgu mengajar. Nampak macam dry je. Kenapa cikgu sampai boleh cakap, awak kerja apa? Boleh jumpa saudara mara, jumpa kawan reunion. Kau buat apa sekarang? Cikgu je. Kenapa dia je? Apa sahaja? Apa low class kau jadi cikgu ni? Second class ke karier jadi cikgu? Sedangkan apa juga makhluk dalam dunia yang berjaya ni, semuanya bermula dengan seorang guru, kata Dr. Subhanahu. Semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Rugilah kita kalau kita tak letakkan ikhlas sebagai sandaran kita buat sesuatu perkara. Sebab bila ikhlas dan niat pula kerana Tuhan, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Nampak macam terkesan tak? Saya nampak cara cikgu tu pandang tak berkerindah mata kan? Betul. Sebab saya bukan cakap saya tak nak jadi cikgu sebab gaji, bukan sebab kerja tu tak best. Tak, sebab saya tak boleh. Saya kata tu terang, bukan semua orang boleh. Kita mengajar anak kita pun kejap dah sampai dah darah panglima pergi kantang. Kita rasa anak kita tu boleh pandai satu malam je, kita rasa macam tu. Kau dengar pandang muka abang. Sampai macam tu sekali. Cikgu lain punya sabarlah dengan tengok selipar jawapan budak-budak ni. Tak, ya Allah, budak ni apa yang kau belajar selama ni, kau ada ke tidak dalam kelas aku, ya Allah, kan? Betul tak? Betul. Saya tengok kadang-kadang cikgu ni kan, dia kena sabar dengan perangai. Lepas tu orang cakap jadi cikgu senang. Allah kesiannya orang luar ni.
Dia tanya cikgu senang, cuti banyak. Kau tengok cuti penggal, jajak cuti penggal. Dia tak tahu setiap kali cuti tu kena penggal cikgu tu. Baru nak cuti hujung tahun, baru plan nak pergi umrah lah, nak pergi cuti dengan saudara mara. Mesyuarat staff. Nanti kita ada satu mesyuarat. Lepas tu asyik-asyik aku je kena jaga pendaftaran pengangkap. La ilaha illallah. Lepas tu aku juga kena pakai baju gedeng kan? Betul tak? Kadang-kadang dia tak tahu yang cikgu walaupun cuti macam tak cuti. Cikgu kena datang. Tu belum cerita masuk PKP tu. PPD sibuk juga suruh pergi sekolah pasang bendera. Dengan tahap satu umat pun tak ada kat sekolah tu. Lepas tu ada tak peruntukan? Tak ada pembentukan tu. Pasanglah beberapa poin bendera yang lama yang ada tu pasang. Ni cerita betul. Ni cerita betul. Tapi cikgu buat tak? Hebat. Hebat cikgu. Kan? Sama hari kebangsaan. Tu kejuan. Tu tadi belum apa-apa main gambar tu. Aku turun kereta dah ready. Ini nampak macam mana kan. Jadi ingat waktu kat rompen itu, orang tu kan, Ustaz nak ambil gambar, Ustaz boleh-boleh gambar lah orang kampung. Lepas ni bukan ketua kampung dengan JK lelaki, JK makcik-makcik semua belakang. Tengah-tengah bergambar, cuma makcik ke belakang tu bersuara, free size. Free size. Apa nak free size makcik? Kalau yang macam ni itu free size. Tapi dia confident tu suka tu. Yang kita dia confident tu suka. Jadi itulah kan. Jadi saya cakap tak kisahlah bergambar tu mustahak mana kan. Ambil gambar. Jangan risau, saya dengan ajak bukan jenis lagi. So pendidikan ambil gambar, ambil lah, tak ada masalah. Gambar tangkap 1,5, gambar 1. Tak ada. Ikhlas tu penting. Ingat ikhlas. Ikhlas adalah membuat satu perkara tidak mengharapkan ganjaran pengiktirafan manusia. Itu penting. Wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Ingat tak orang dulu ni, bila tolong kita betul kadang kita pergi cakap terima kasih, terima kasih ya cik dulu tolong saya. Tolong apa? Alah yang dulu masa kedui dulu, Allah tak ada apa lah, aku pun tak ingat dah. Kan macam tu. Itu baru ikhlas. Itu yang kadang-kadang bila orang semayang jenazah kan, janganlah masa tu kena salibkan duit dalam poket orang semayang. Orang tu dah ikhlas dah semayang. Masa tu lah kalau lalu masuk duit ke poket. Daripada dia tak fikir apa-apa tadi, langsung terfikir berapa. Betul. Kerana kita nampak budaya yang tu budaya. Betul lah nak sedekah, banyak ke cara lain. Lepas tu kawan tu tengok, ini RM1 nampak. Wah, hal tadi ikhlas tadi. Itu sebab saya kata, jangan risau, apa yang Tuhan nak bagi kita lebih besar sebenarnya. Percayalah cakap saya. Yakin dengan rezeki Tuhan yang bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah arahnya penerangan tentang ikhlas tadi jelas lah. Kita dah faham dengan metafora yang Ustaz Samsul bagi. Terima kasih juga yang menyaksikan kita secara live ni. Ini audience kita yang mana guru tu juga yang lain. Oh, okey. Terima kasih juga kepada anda semua yang mengikuti kami. Ada banyak soalan kita nak tanya pada Ustaz Samsul. Kita bagi dia Google pantun lalu dulu. Okey. Tapi apa pun betul lah Ustaz Samsul cakap, nak jadi cikgu ni bukannya senang. Sebab tu dia tahu sendiri tak boleh jadi cikgu. Sebab cikgu ni memang orang yang hebat. Saya pernah ada cita-cita nak jadi cikgu dulu. Teringin lah, tapi belajar tak pandai. Tak dapat masuk universiti. Jadi saya kahwin dengan cikgu. Alhamdulillah. Dalam banyak-banyak bakal-bakal pun ada seorang yang tertipu dengan saya. Okey. Baik, kita nak teruskan soalan yang kedua. Yang memetik tentang waktu bekerja. Katanya waktu bekerja berkira, tapi kerja tak dilaksanakan. Macam mana nak kira? Pendek dan padat soalannya. Silakan Ustaz. Saya pernah diminta untuk handle cost integrity. Jadi ada sekumpulan
pengetua di Pantai Timur. Dia ada persatuan-persatuan pengetua ni kan, ada persatuan pengetua. Saya tanya, siapa yang rasanya waktu dia jadi cikgu dulu, pengetua ni, dia berintegriti, sangat berintegriti, terus berdiri, semua berdiri. Siapa yang masa jadi cikgu dulu, dia tak pernah datang lambat bila mengajar dekat kelas, maka terus berdiri. Dia ada 5 soalan tau, tapi dekat situ semua dah duduk. Contoh kan? Tapi kita faham, ukuran integriti pada guru tidak dilihat pada cepat atau lambat masuknya, sebab bekerja di sekolah ini, bila bunyi je loceng, nak sampai ke satu kelas lagi makan masa. Tetapi orang kata beyond reasonable time tu, maknanya mestilah mengikut masa yang munasabah dia akan sampai, tak lewat daripada 5 minit daripada kelas yang seterusnya. Itu sebab ada setengah sekolah di Wangsa Maju, sekolah tu ada lift, dan menurut kajian bila sekolah tu ada lift, lagi lambat cikgu tu sampai ke kelas. Sebab apa? Sebab dia rasa senang. Sebenarnya itulah yang orang kena tahu. Kadang-kadang cikgu tu sangat dah 8 bulan mengendongkan perut dia. Cikgu ni lelaki. Tak adalah, tak. Cikgu buat, dia mengandung 8 bulan, masih lagi mengajar. Naik tingkat 4, sekolah tu dah tambah satu tingkat, 4 tingkat. Naik tangga, satu tangga. Contoh lah buat cikgu okey ke? Itu yang bila dia masuk kelas, dia tanya kelas kerja dah siap belum tu, rasa nak terberanak tu. Bila budak-budak tak siapkan kerja dia kan? Jadi sekarang ni isu pasal berkira. Jangan cakap jawatan yang menjadi guru, yang lain lebih lagi dia persoalkan. Kenapa nak nampak masalah cikgu? Kenapa nak masalah cikgu? Masa bekerja berkira, tapi waktu kerja tak buat kerja. Itu cerita tadi meniaga. Itu cerita tadi sibuk cerita, weh ada barang bagus ni, kau tak beli tak apa, tengok biasa kan. Yang seorang tu pula jadi mutawif. Tak, kalau nak pergi travel umrah insyaAllah dengan saya. Yang seorang tu nak broker tanah. Allahu Akbar. Kejap-kejap jual tanah, kejap-kejap jual rumah. Ni memang bagus punya, main-main komisen ni kan? Tu belum cerita lagi yang jual telekong, yang Siti Khadijah, lepas tu jual tudung, bawah Syakam Datuk K kan, tudung. Dia ni bukan cikgu ke? Yang dia gaya macam ni hari, apa saya yang gitu kan? Yelah, macam tu kan? Dekat rasa tahu dia cakap nilai. Contoh lah kan, itu saya punya tu. Oh ya, contoh lah, tak ada lah. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali, saya siapa itu orang persoalkan paling besar betul isu kerja ni. Waktu PKP, work from home, itu yang paling besar sekali lah. Ustaz ada cakap, dia kata bahawa kalau orang pada waktu kerja di rumah kan, dia tak buat kerja, maka dia tak berkat gaji dia. Betul ke? Saya kata tak. Saya kata di rumah, kalau dia tidak mengutamakan kerja hakikinya pada waktu kerja, maka itu tak berkat. Apa maksudnya? Maksudnya dia boleh nak basuh baju, dia boleh nak masak sambil-sambil dia nak buat kerja ni. Dia masak, kemudian dia tengok dia punya ni, Google Meet dia apa semua, dia boleh buat, tak ada masalah. Kalau dia usik je kuali tak berkat, tak, saya tak cakap macam tu. Sebab kita faham work from home memang itulah nature dia. Sebab dulu lagi dah diperkenalkan bekerja jarak jauh, dulu orang panggil telecommuting, dia kata. Maknanya daripada jauh, sebab nak mengelakkan kesesakan, pengajaran lebih berkualiti, dia akan siap kerja dengan lebih pantas sepatutnya. Tapi bila kita sampai dengan keadaan tak bersedia, huru-hara semua orang, termasuk penceramah. Saya pun huru-hara tiba-tiba tak boleh pergi ceramah fizikal. Saya pasang tiang, dah tu dah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang tiang, saya tekan, saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah untuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Itu tungtang 2 jam, rupanya kamera tak on. Dah lah, aku tak nampak orang call aku tak nampak orang call. Dia tak start
Ustaz lagi nak call nak cakap pun tak boleh. Jadi sebabkan itu petang tu aku kena ulang balik tajuk yang sama. Masa tu dah tak ada motivasi dah, macam pengumuman nak puasa. Jadi kita hendaklah kalau mau dah. Tapi itu ujian dia. Tapi yang kita kena faham, waktu kerja tu sebolehnya isikan, utamakan kerja kita. Contoh, pengetua minta buat ni, pengetua buat ni, kata tolong siapkan file ni, kita buat. Dah siap dah, tanya tuan pengetua, tuan ada tak apa benda yang saya kena buat? Tak apa, nanti kalau ada saya beritahu balik. Jadi dalam tempoh tu boleh nak buat kerja lain. Tak ada dia duduk kat kursi meja makan. Suami tanya, yang masak lapar, ni waktu kerja lah. Tolong jangan ganggu ah. Wow. Dia tak macam tu. Itu yang kita kena faham. Begitu je kita dekat pejabat. Logiknya tu yang Ustaz Norazami Haji Alias, Imam Besar Putrajaya, Imam Haji Besi Putrajaya, dulu Timbalan Mufti di 9. Dia kata persoalan nak kita tanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Ke mana? Mana kita dah buat yang terbaik untuk buat kerja kita. Kan? Kadang-kadang kita buat kerja, ada juga masalah kat rumah. Bukan senang orang perempuan, terutama cikgu wanita dekat rumah, bukan senang bekerja dari rumah PDR macam orang badak. Kan? Baru nak buat ini, nak susu. Mama ada kerja, kejap lah. Ni dengan rambut kembang, dah tak mandi, dengan baju binatang tu, ada pelawak kan? Nak susu. Yelah, tinggalkan laptop sekejap, pergi buat susu. Dah, jangan kacau mama dah. Pergi. Baru nak sambung, hari ni lauk apa? Ni sekol ni. Bukan senang orang perempuan, orang lelaki dia like apa dia tahu. Kan? Dia tahu pergi sekolah keju batik smart-smart. Dia pernah tua. Contoh. Bukan sekolah ni. Bukan sekolah desa cempaka, sekolah cempaka desa lain. Betul, ni cakap termasuk kita je. Saya bolehlah cakap. Kita kena sabarlah. Saya boleh cakap je. Macam mana pun tak boleh lawan pengorbanan seorang isteri, seorang cikgu dan seorang pendidik dalam masa yang sama. Okey, kelas berapa ramai yang datang cikgu tengah semangat ni. Krik. Kenapa tak on camera? Kan cikgu cakap on camera. Sabar je ayat cikgu ni, bahasa lo. On camera ya. Tolonglah sebelum cikgu bunuh kamu. Ayat lembut sangat. Lepas tu budak-budak boleh type, dah binatang. Kan itulah perangai anak-anak kita. Jadi itu bukan senang. Jadi dalam hal ini nak cari keberkatan rezeki, kerja yang optimal. Itu sebab ada satu hamba Allah tanya saya, bukan guru lah, dia jawatan penjawab awam lah. Ustaz cakap kalau kita tak buat kerja kita, maka kita tak berkat rezeki kita. Macam saya tak ada kerja. Wah, apa maksud awak? Iyalah, tu Ustaz bayangkan, saya bahagian file dan dokumentasi. File semua saya jaga. Jadi sekarang kita duduk kat rumah, file semua kat pejabat. Kita nak kerja apa? Jadi saya kata simple, tolong call bos kau cakap, bos sekarang saya tak ada kerja, ada tak apa-apa yang boleh saya bantu, yang perlu saya lakukan daripada rumah? Bertuahlah kau kalau bos kau cakap kau mengancam dekat rumah, kau tak payah buat apa-apa, tolonglah jangan buat apa-apa. Bertuahlah kau kepada bos macam tu. Kalau bos cakap tak apa, nanti saya akan pas kat you. Itu kita kena cakap. Macam driver pun, driver cakap saya tak ada kerja Ustaz, saya patutnya buat kereta, dah sekarang semua kat rumah. Bos pun telefon, okey sekarang jadi you pergi ke office, you ambil file-file tertentu, tolong hantar kat rumah pegawai. Hantar rumah pegawai, kemudian you hantar dekat sini, make sure disampaikan supaya ada kerja. Ada kerja tak? Ada. Siap ada surat kebenaran daripada balai polis membenarkan pergerakannya. Jadi ini jangan kita beralasan. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, manakala orang yang tidak bijak akan nampak masalah pada setiap jalan. Inilah contohnya. Allah Akbar. Daripada rumah sampai ke tempat kerja.
Ini aku rindu kat bini aku. Dia tak bagi saya tuang sendiri. Ustaz, Aduh, nah itulah orang cakap makan sirih berpinang tidak, pinang ada ke kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Melutut denuangan air. Aduh, kalau renang geng beli China. Allah, bertuah saja. Allah. Tak lama ada forum begini kat sini. Jadi macam tu. Jadi makna kata yang penting buat kerja. Dan satu lagi, ada pula saya tambah ada satu lagi isu. Isu kadang-kadang isu untuk bekerja saya dah explain. Yang penting utamakan kerja kita baru kita kerja. Nak buat benda lain sikit-sikit tak adalah. Kita ni manusia, kita tak boleh elak kadang tengah-tengah buat kerja, mak, anak kau itu yang apa tu dapat semua A. Adalah buang satu dapat semua A. Dia okey lah tu, ambillah. Dia sekolah mana? Tak tahu lagi. Dia kata sibuk nak jadi ni, nak jadi foreman. Tapi dia nak kemahiran lah. Ya, kau nak macam mana? Memang tu bilik guru biasa. Tu boleh cerita isu rumah tangga lagi. Apa laki kau macam tu? Kau tengok. Kalau aku jadi kau lah, aku tak akan bagi laki aku kesini kau. Biar dia duduk rumah. Ada lah dia punya perbincangan. Setakat yang tu satu dua kita berbual sekejap, tak masalah, kita faham. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai kan tak ada benda lain buat. Duduk, ada cerita baru, cerita best. Tangan muncul tu. Dia ada lah yang dimaksudkan tu. Ada dimaksudkan tu. Jangan. Tak usahlah kita nak buat dosa pula. Ya. Satu isu yang jadi adalah ustaz, macam mana kalau seseorang itu dia ambil waktu kerja untuk solat sunat duha. Depan ada orang nanya. Kalau hukum biasa, mesti dapat izin daripada ketua jabatan. Minta izin daripada tuan-tuan ketua. Nak beritahulah, saya setiap hari saya biasanya, saya kalau boleh lah, saya cuba nak istiqamah, saya nak solat sunat duha, saya nak minta izin, boleh ke tak boleh? Boleh lah, tapi kalau ada kerja, ada kelas, jangan tinggalkan kelas pula. Sebab solat sunat duha ni solat sunat aja. Tengok dia pun tak betul tu mak. Dia lain tu. Dan jadi kalau apa, saya kalau boleh nak ni lah, tapi betul cakap boleh, tapi dengan satu syarat, jangan sampai ganggu kelas. Maksudnya sampai tertinggal kelas 5-10 minit sebab tu dia dah lah zikir panjang dan sebagainya. Sebab hukum salat sunat tu hanya sunat saja. Tapi kalau ikut itu hukum orang biasa. Tapi kalau ikut hukum warak yang betul-betul nak jaga keberkatan rezeki dia, macam mana dia ambil 5 minit untuk salat sunat duha, maka dia balik pun dia akan balik lewat 5 minit dengan kerja dia ganti dengan kerja. Itu paling baik. Jadi pilih. Itu sebabnya memang bos dah izin aku pilih salat sunat duha. Itu maksudnya. Kita tahu dalam hal ni tak ada siapa yang boleh nampak, boleh tentu. Dia tu bukan buat kerja pun, time kerja tak buat kerja. Kita tak boleh nak nilai orang. Jangan nak ambil kerja malaikat. Jangan judge orang. Nak ambil kerja malaikat. Kita tahu dalam hati tu, kita menunjuk lah tu. Tak ikhlas, kita tengok. Bukan main lagi tunjuk. Alhamdulillah dapat juga buat bergotong royong, menindahkan sekolah. Wah, dia datang memang selfie. Apa kerja pun tak buat kat sekolah. Contohnya kan. Jadi tapi kita tak tahu, mungkin ada kerja yang dia buat. Tapi kita hukum terus menyebut jangan. Kita jaga diri kita sendiri, tepuk dada, tanya iman. Kita lebih tahu apa yang kita lakukan daripada kita mengetahui apa yang orang lain laksanakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang betul-betul, orang kata jelas, padat. Saya tengok tadi ke tempat cikgu-cikgu ketawa sampai sengit, menahan mulut. Memang terkena betul dekat hati tu rasanya. Okey, baik, kita rasa kita pun nak teruskan lagi untuk soalan banyaknya. Apa tu? Alhamdulillah 1,100 yang menonton kita secara live sekarang ni. Terima kasih Ustaz Facebook, Ustaz Sulaiman. Terima kasih juga Ustaz Sulaiman. Baik juga apa nama ni? Sebab buat kat sekolah ni yang ramai tidak ada. Baik. Ustaz Sulaiman sebenarnya memang orang ni yang kita kalau jumpa kat luar, kita mudah berkawan dengan dia, mudah bersimbang dengan dia. Saya first time bila saya jumpa dia, saya tak rasa yang saya didekati dengan seorang insan yang pakai motivasi, yang boleh orang kata layak juga dia berjumpa kita. Saya berubah
dia pun jadi ilmu sikit sebab dia lah ni. Tak rasa tuanya aku baca tu. Okey Ustaz, kita teruskan soalan yang ketiga. Soalan ni sebenarnya macam lebih kurang dengan soalan yang kedua ni, tapi kita bacakan juga kan. Betul. Oh, terima kasih juga Zabiti Ahmad. Ikhlas ada indikator tak Ustaz? Ada ke? Tak ada kan? Tak ada kan? Serius ni? Sekejap lagi jawab sekali. Okey. Baik. Kita akan soalan ketiga. Kerja hakiki tak siap tapi sibuk menyiapkan kerja bukan hakiki. Berdosa tak? Dua-dua pun kerja sekolah. Okey. Terima kasih banyak. Jadi yang pertamanya tentang ikhlas, ada indikator tak? Ikhlas ni ada indikator, tapi indikator tu pada kita. Kan? Jadi sekarang satu je, kita jangan minta-minta. Jangan minta apa-apa. Aku kerja ni kenapa aku tak naik pangkat? Aku kerja ni kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku tak dapat ni? Kenapa tak dapat tu? Sampai kan ada orang tanya saya, Ustaz satu cakap yang rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya tu? Saya kata itu bukan salah alamat tu, dia salah orang yang duduk ke alamat. Sebab kita jangan fikir rezeki ni sama macam mana yang kita nak. Contohnya kita nak jawatan tu, tak dapat jawatan tu, aku memang takkan ada rezeki ni, aku takkan dapat rezeki. Sedangkan terlalu banyak benda yang Tuhan bagi kat kita hari ni. Contoh malam tadi berapa ramai yang terlelap tengok drama Korea, terlelap depan TV, tak sempat minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Kan? Ada orang tak sempat minta panjang umur, kita hidup lagi. Dan tak ada siapa pun bangun tadi kecewa, kenapa aku hidup lagi ya Allah? Tak ada. Dan Tuhan bagi kita peluang hari ini dapat bertemu. Kadang-kadang dia, orang ada yang datang pagi tadi, dia dah fikir dah. Dia biasanya kalau ni, kau tengok lah, mesti ada salah seorang tak datang. Betul tak? Yang ajak tu mungkin lah sebab dia pakai cikgu tak kan? Tahu lah. Tapi sama-sama dia tak datang rasa. Kau tengok lah besok. Kadang ada, dia dah sampai sekali rezeki dapat kita jumpa lagi. Contoh lah. Jadi makna rezeki ni dia macam-macam. Jomlah pergi kedai makan tu. Tapi tak tahu kadang-kadang dia kemas tutup tu. Buka lah, rezeki betul. Ayat kita rezeki. Kita terlupa tu, kadang-kadang kita rasa bodoh. Jadi sebenarnya dalam hal ini penting kita tengok kerja hakiki dan kerja bukan hakiki. Macam mana nak menentukan kerja tu bukan kerja hakiki? Dia ada dua keadaan. Kerja hakiki adalah kerja kita sebagai guru. Itu memang hakikat yang tidak dapat dihilangkan, dibuang. Kemudian yang kedua, kerja bukan kerja hakiki tapi masih berada dalam skop kerja yang perlu dilakukan seperti mana dalam manual prosedur kerja dan juga file manager. Kan? Yang paling best sekali, ayat yang paling bawah sekali. Dan apa-apa juga kerja arahan yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa, yang bawah itulah yang paling tak dipakai. Minta maaf cakap. Nah betul, sebenarnya saya orang undang-undang. Dalam aspek legal tak boleh guna terms apa-apa, tak boleh. Dia mesti jelas. Itu sebab file manager bukan untuk tujuan penggradean 5S saja. File manager mesti di-upgrade tugas-tugas kita. Contoh, tugas kita dan jaga pengakap contohnya lah, masukkan dalam tu. Itu file manager kita. Tak ada lagi dah terma dan lain-lain tugas yang diarahkan pada masa ke semasa tak. Tapi kalau bos tu memang ada kerja-kerja baru, dia suruh kita buat. You bulan ni, you tolong settlekan ni, you tolong jaga selaraskan anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita yang kelas-kelas bagus ni, kita nak buat satu aktiviti gerak gempur peperiksaan contoh. So yang tu kena masuk dalam file manager dia. Dah masuk dah satu ke yang baru. Macam tu sebenarnya. Dia masih lagi kerja hakiki. Yang masalahnya kerja bukan hakiki, yang tak ada kena mengenal langsung. Contoh, dia buat kerja-kerja lain, buat side income, berbincang pula dengan guru-guru lain. Kebetulan guru-guru lain pun sama pula, kan? Bukan apa, kita ni sebagai pejuang Mary Kay. Contoh kan? Atau Amway, contoh kan? Kau dah pasang belum? Kau tahu tak sekarang ni badan kau tak sihat ni, gatal-gatal ni, mesti mesin air kat rumah kau tak ada ni. Kuku kau weh, contoh lah kan? Itu yes, itu tak ada kena-mengena.
dan buat pada waktu kerja, itu masalah. Jadi kita tahu dah jawapan untuk perkara ni. Itu sebab pentingnya kita faham. Kita faham. Sebab kadang-kadang bila orang gemar mengkritik kerjaya guru ni, kadang-kadang dia orang tak faham kerja guru ni macam mana, dia punya stres macam mana. Dah habis ingat dah lepas cuti penggal, selesai, tiba-tiba datang lagi segerombolan murid-murid, muka ni lagi yang aku jaga. Itu sebab cikgu-cikgu saya selalu pesan, kalau hari bertemu dengan mak ayah, lepaskan stres tu. Jangan simpan sorang-sorang. Kesian cikgu sampai mental tau, sakit mental. Sekarang ni untuk mana-mana semua stress related diseases lebih tinggi daripada demam denggi. Dekat setiap hospital kerajaan, stress related diseases. Sampai cikgu dapat penyakit split personality, cikgu dapat mental disorder sebabkan oleh tak tahan tekanan. So kena share dengan somebody. Dan bilik guru share, dekat tempat kerja share, jumpa pengetua, jumpa guru penolong kanan, explain, saya sebenarnya tertekan. Mana kaunselor? Jumpa kaunselor. Cikgu kaunselor pun tertekan masalah. Saya pun tertekan sekarang. Tolonglah jangan share masalah dengan saya. Jadi buatlah perbincangan khas. Jumpa dengan pengetua. Kita orang tertekan sekarang. Kenapa? Kami rasa beban kerja kami. Jangan cakap-cakap belakang. Itu bukan caranya. Saya tahu kita ada satu grup WhatsApp yang ada pengetua, GPM, GP Koko ada dalam tu. Macam-macam pengetua kata tolong begini. Baik Tuan, saya insyaAllah saya akan cuba siapkan. Jangan risau Tuan, akan ada satu grup lagi untuk membincangkan apa yang dibincangkan dalam grup ni. Aku cukup menyampahkan 7 hari. Kenapa dia susahkan kita dengan benda ni? Boleh belah lah. Dan dia terlupa, kita share pula kat grup utama dulu. Nasib baik cikgu Johari tu tengah sibuk, dia tak pasal sempat apin. Contoh. Ini contoh lah. Saya bagi pelambangan apa berlaku kat tempat kerja lain lah. Jadi sebenarnya dalam hal ini macam saya katakan tadi, stres akan ada dalam kerja kita. Tapi kita just buat yang terbaik. Jangan buat benda-benda yang tak ada kena mengini. Jangan. Sebab yang pentingnya keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki kalau cikgu-cikgu nak tengok. Yang pertama, rezeki yang ada terasa cukup. Itu tanda rezeki berkat. Walaupun sikit, tapi cukup. Kadang-kadang cikgu dah bayar bil, bayar, berlebih lagi. Apa lagi yang tak bayar? Cek balik. Semua dah bayar. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, mana pergi cikgu. Ini contoh lah, memang takkan berlaku lah. Ini contoh. Yang kedua adalah apabila rumah tangga dirasakan bahagia. Rumah tangga dirasakan bahagia, tenang. Itu sebabnya jangan simpan masalah kita, share. Masa hari bertemu dengan mak bapak, cerita. Ini cikgu kalau dapat mak bapak datang, cikgu nak tanya anak saya macam mana cikgu? Dia ni okey sebenarnya. Cuma yelah kan, banyak main. Cuma kalau lusa lebih, saya yakin mereka boleh berjaya lah, menyampah lah. Cuba cakap tu terang. Anak saya macam mana? Tu terang cik jangan marah tau. Saya tiap-tiap hari doa, bila lah budak ni nak pindah sekolah. Cakap dia terang. Biar bapak dia tu pandang kan, apa masalah ni? Kau buat apa? Mana ada. Betul cakap dia. Saya tak dapat nak huraikan lah perangai anak cik ni. Semuanya ada dalam senarai. Dia bagi dah tahan dah senarai masalah dia. Jadi barulah balik mak bapak dia boleh tegur dia. Kau ni kenapa macam ni? Rupanya kau macam ni, rupanya kau macam tu. Disebabkan cikgu terlampau, dia okey sebenarnya, dia ni baik, ikutkan dia kan tolong orang. Cuma itulah dia banyak main kan. Kita tak share. Itu yang bila jadi apa-apa isu kat sekolah, semua salahkan cikgu. Anak saya baik, cikgu cakap anak saya okey, sekolah lah ni tak betul. Nampak? Terus terang. Ni macam mana anak saya? Ni palaset nombor 1. Macam tu cakap. Saya memang dah lama nak puas nyimpan dah. Memang saya tunggu hari ni. Bolehlah tangguh lah patut minggu lepas. Tangguh dah seminggu pertama ni pakai anak ciknya. Contohlah. Cakap, beritahu. Saya kata tenang. Itu sebab kalau saya lah jadi menteri pelajaran, dah lama saya umum kenaikan gaji guru 50%. Dia punya tepuk macam bahu tu. Kau tengok pening stres dia semua. Harapan tuan ni. Dia cakap kalau tu
Dan yang non-critical pun kita naikkan. Kita naikkan yang non-critical. Mana cukup yang critical yang ada? Sebab dia punya critical, tekanan pada cikgu ni cukup teruk. Dan saya akan umumkan kepada sekolah-sekolah mulai tahun ini, saya bagi tempoh sampai hujung tahun ni, kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap 1 tahun 1 tablet, tingkatan 1 1 tablet, tingkatan 2 tablet, dan dalam satu tablet kita dah siap install buku teks dekat dalam. Barulah cikgu cakap, okay, kelas jangan lupa ya, nanti tolong buat latihan dalam folder nombor 3 10 tengah malam ni, email kat saya. Ustaz. Dan saya arahkan kepada SKMM, Saudara Komunikasi dan Multimedia, pastikan sebelum bulan 12 semua taman-taman perumahan dan kampung-kampung dibekalkan wifi percuma. Ini janji kita. Nah, sebab apa? Saya tahulah yang ni syarikat ni, pemain-pemain telekomunikasi, pencawang-pencawang ni letak dekat bangunan-bangunan tinggi dengan bayar cukai hanya berapa ribu ringgit aja setahun dan buat untung berjuta-juta. Takkan kita tak boleh paksa dia orang buat satu cawangan supaya semua dapat wifi percuma. Itu maksud saya, itu praktikal kita. Dasar IT kebangsaan tahun 1980-an dah dilancarkan. Sampai sekarang tak ada lain. Tak ada signal lah, tak ada signal. Engkau 4G ke apa, dan masih lebih 3G. Ya Allah, loading tengah-tengah ceramah online ni, maka dah korang contoh kan. Jadi mana kata tu contoh lah. Sebab kita kena update, semua kena update. Kata teknologi negara maju 2022 dah kot, contoh lah. Dan itu tekanan tu biasa. Jadi apa pun utamakan kerja hakiki kita, termasuk juga tugas-tugas yang diarahkan oleh bos kita. Kadang guru GPK HEM, GPK Koko pun ada benda-benda minta tolong buatkan ni. Itu masih dalam skop kerja. Jangan cakap saya cikgu matematik, okay? Yang ada kaitan dengan nombor jangan hantar kat saya. Faham? Terbaik macam tu dah. Sampai cikgu soal lagi, kalau merujuk pada peristiwa 1930, punca kejatuhan Melaka ni lah ni. Inilah dia. Sebab buat kerja yang tak kena-mena dengan subjek dia. Cikgu sejarah tak ada. Contoh lah, macam contoh Anjak kan, contoh dia jadi penyampai radio, DJ radio. Betul, dulu DJ radio bagi sana dengar pasang cakap, semua orang tekankan, dia cakap saya dalam radio 3 Seremban dulu. Saya pernah arwah abang saya bawa tu kat radio 3 Seremban tu. Sekarang Negeri FM lah. Duduk rumah best ni, sekali dia pasang sekuat-kuat, dia elok lah dia pakai benda tu. Apa macamnya bingung kepala kan. Tak nak beritahu, sekarang ajak tanya dia, dia kena sunting sendiri, dia kena tarik, kena tekan, lagu mana nak masuk, apa semua kena buat sendiri. Ini bukan kerja hakiki saya cakap je. Kau tolong tekan ni, lagu aku sebut tu, kau masukkanlah lagu tu. Tak, sekarang dia bukan macam tu. Sekarang ni memang dunia penuh dengan multitasking. Kita kena buat semua benda. Apatah lagi Samsul debat, tak tahulah apa tajuk aku ni. Aku tak tahu aku ni motivator ke, aku sesumpah ke, tak tahu. Takkan malam kan dah pakai kopiah dah macam ni, auzubillah, masya-Allah, tajuk agama pula. Petang kan tajuk suami isteri pula. Lepas tu kejap pengajar undang pula, teknikal pula. Lepas tu pengucapan awam pula. Ajar budak-budak mesti cara nak berdebat, cara nak berberatur, cara nak bercakap, macam mana nak confident cakap kat depan, macam mana nak jadi penyampai, macam mana nak jadi pembaca berita. Semua ajar nak temuduga, teknik temuduga yang betul macam mana. Jadi sekarang ni memang adalah zaman yang kita kena ada 2-3 keupayaan. Kadang-kadang cikgu nampak, kenapa lah aku kena jaga pengakap. Rupanya satu hari nanti ada cikgu baru datang, saya tak tahulah macam mana buat. Tak ada, dulu saya pernah buat tu, buat macam ni. Jadi kenapa kita belajar dia? Pengalaman. Selagi mana masih di bawah skop perguruan dalam dunia pendidikan ni, buatlah. Lain lah kalau langsung tak ada kena-mengena dengan pendidikan. Contohnya pengetua sekolah lain lah, sekolah lain, dia cakap, nah kamu ambil ni kereta saya, tuan pergi cuci. Memang tak ada kena-mengena lah. Betul. Sebab tak, benda ni berlaku di jabatan-jabatan lain, bukan cikgu lah. Maknanya di jabatan lain banyak bos-bos ambil kesempatan.
Budak office boy kena basuh kereta bos dia, kena belikan barang dapur untuk isteri dia. Benda tu tak kena-mena. Ini yang salah sebenarnya. Tapi selagi mana cikgu buat itu, cikgu buat tu sebab ingat mengalihkan batu, kayu dan duri dari tengah jalan, itu juga satu bentuk sedekah kata Nabi. Jadi kalau kita buat dengan kereta kita, dah lah tak boleh claim duit minyak, bawa budak tu bersilat, naik kereta Grand Viva, bukan Livina, bawa 10 orang dalam kereta, terkeluar-keluar giling-giling, budak tu ambil oksigen. Kau pula weh, seorang pula keluar. Bawa lah pergi daripada sekolah menengah Desa Cempaka, Kebangsaan Desa Cempaka, bawa budak bersilat kat Rembau. Gila betul kan? Cikgu bagi saya pula bawa kereta, budak tu tak tahu, bagi saya pula bawa kereta. Itulah yang cikgu hadapi. Itulah aku rasa macam aku luahkan perasaan bagi anak cikgu pula. Jadi dan lepas tu dah kalau berlaku kemalangan, mulalah cikgu tu dipersalahkan, guru, peguam-peguam bersusun-susun datang. Tapi percayalah, cikgu sebenarnya nak yang terbaik. Besar jasa cikgu ni, Allahu Akbar. Itu sebabnya pentingnya sekarang ni guru-guru sekarang ni terapkanlah nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Sebab kita sekarang ni sedang berhadapan krisis yang sangat kritikal dalam aspek akhlak anak-anak. Dulu kan kita tegur budak, kita pandang je budak macam ni, dah bertakut. Berlaku ada satu sekolah di Seremban, pengetua keluar, pengetua perempuan ni keluar naik kereta, dia nampak budak tu mopok, kata bertengok kat luar sekolah. Pengetua tu turun cermin, budak tu sokok, dia pandang pengetua, naik balik cermin pengetua, jalan ni. Budak hari ni, ini realiti. Kita gelak-gelak tapi itulah realiti. Ingat tak kisah, minta maaf lah saya cakap mungkin sensitif lah. Ingat tak kisah ada kita orang share dekat dalam TikTok, Instagram, yang seorang budak, yang seorang lelaki, dia boleh sepak ayah dia sambil dia lalu tu, dia sepak ayah dia. Tengok tak? Dia sepak ayah dia tergolek ayah dia. Minta maaf saya cakap. Orang tu dulu cakap satu, minta maaf lah saya sebut ni. Saya bukan nak bela budak menyepak tu. Budak tu memang salah, budak tu memang berdosa. Tapi waktu tu dulu ada sebut, siapa yang ajar anak buang ajar. Dia bukan tiba-tiba menyepak ayah dia, tapi mungkin kegagalan kita mendidik pada awal, anak-anak kita menjadikan anak itu jadi macam tu. Dan hari ni beban tu mak ayah tak ambil. Mak bapak sibuk kesana kemari, mak ayah dua-dua bekerja, dan semua salah cikgu. Semua salah cikgu. Cikgu kena sabar. Cikgu buat yang terbaik apa yang cikgu boleh buat. Mudah-mudahan kita dapat membentuk generasi yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sedap betul pencerahan tu. Tapi belum betul lah Ustaz, dalam banyak-banyak insight, antara insight yang kita boleh sayang walaupun bukan daripada kita, cikgu. Bila Ustaz sebut tadi pergi hantar murid main sukan, naiklah bimba, saya terbayang saya dulu pernah main boki sekolah. Jadi cikgu ni nama cikgu Arwah, Cikgu Lazim, dia pernah bawa kita kan muatkan dalam dia punya van, kisah vanet waktu sekolah. So muat-muat tu bawa, lepas tu sampai ke sana makanan tu. Ini sekarang ni dah besar pun saya fikir, waktu tu cikgu saya baca-baca sebab makan untuk pergi kat TV van. Tapi sedap, layak. Bila fikir balik, mana ada orang lain nak buat pengorbanan untuk kita. Cikgu-cikgu kita yang buat tu. Terima kasih guru secara tak langsung. Baik, terima kasih juga pada cikgu-cikgu yang tengokkan kita di sini. Dia cakap Sarawak hadir, Pahang hadir, jauh-jauh cikgu-cikgu di sini yang tengok. Terima kasih cikgu-cikgu. Dekat ada Facebook Ustaz Betul Pak Rofo 1100. Terima kasih pagi-pagi lagi kekalkan kita. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Katanya soalan ni, kita ni guru bukan gunakan duit bayaran sesuatu untuk murid, tapi murid tak bayar lagi kepada kita. Kita pula rasa macam sakit hati dan terkilan sebenarnya. Rasa macam tak nak halalkan je. Apa perlu saya untuk buatkan hati saya tenang? Soalan dari segi soalan tu, apa yang nak buat untuk tenangkan hati, bayar balik lah. Contoh kan, dia sebenarnya saya rasa ada satu perkara, dua perkara yang paling berat nak buat
tapi mulia di sisi Tuhan. Dua perkara berat, susah nak buat, tapi mulia di sisi Allah. Apa dia? Pertamanya memaafkan dan minta maaf. Dua itu susah. Memerlukan satu kesabaran dan kekuatan, nilai diri yang tinggi untuk minta maaf pada anak murid. Bapak Jah semua, saya minta maaf lah, saya tak sempat semalam. Sepatutnya saya kena bagi awak obor semalam, saya tak sempat. Hari ini saya bagi ke awak. Mungkin ada satu lagi, saya tak sempat nak bagi ke dia, hari ini awak ambil. Dia takkan minta maaf. Dan satu lagi memaafkan. Macam tadilah budak-budak tadi. Bayangkan bukan senang. Cikgu ni memilih ni, buku mana yang nak diambil untuk diambilkan sebagai bahan untuk jadikan latihan anak-anak murid itu. Belajar-belajar kita. Ambil buku surat ni, cedok ni. Dapat pula kita berkawan dengan hantu yang sangat penting, lembaga peperiksaan. Dia dah beritahu dah. Lembaga dah beritahu ni mungkin keluar, soalan main ni mungkin keluar. Dia berbuat latihan dan pentingkan budak-budak buat. Guna duit sendiri. Kita pun foto state teman-teman. Kita beritahu ni semua tolong buat. Nasib baik bukan macam dulu pakai Colgate, pusing, stencil. Saya sempat buat benda tu. Punya lamanya aku jadi cikgu dulu. Kan? Sempat pakai Colgate hitam tu. Gede. Kan? Ambil daripada buku latihan. Sekarang senang, scan aja boleh buat. Sebiji macam buku latihan. Kita dah siap, kita bagi anak murid. Dan yang paling memenatkan cikgu bukan pasal tak bayar tu. Kadang cikgu tak minta bayar pun. Saya sangat pelik, sekolah mana lah ni yang sibuk nak balik duit daripada budak tu. Tapi yang paling benar adalah bila cikgu tanya, yang mana latihan saya suruh? Saya tak tahu dah letak mana cikgu. Allahu Akbar. Aku dah lah susah cari benda tu. Kau boleh cakap macam tu. Tak buat lagi, satu hal. Tak buat lagi, terlupalah cikgu. Saya ni payah-payah. Itulah ayat cikgu. Kan? Ayat cikgu. Itu yang saya kaji. 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Apa nak jadi dengan kamu ni? Yang lagi popular, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak zaman cikgu dulu tak habis zaman dia. Itu memang tu. Alright. Tapi nak beritahu cikgu kena sabar. Ini krisis diorang ni bukan budak tu. Inilah krisis zaman. Cikgu kena gunakanlah kebijaksanaan cikgu. Yang mana saya sendiri pun belum tentu boleh handle budak macam ni. Cikgu lebih arif dalam bidang cikgu ni. Tuan-tuan, saya tak ada nak jadi mengajar ni. Saya akan ajak, tak boleh nak ajar. Cikgu lebih tahu anak murid cikgu. Tahu perangai dia. Mana titik sentuhan yang boleh menyebabkan dia berubah. Cikgu je boleh tahu. Sebab hati budak-budak ni bukan kita pegang, Tuhan pegang. Dia mungkin attitude dia dekat sekolah kita boleh suruh, tapi dekat rumah, mungkin dekat rumah jenis yang tak ambil berat. Cikgu dah bagi tahu dah pada ibu bapa, pastikan anak-anak siapkan homework ni ya. Berapa ramai mak ayah yang dah meninggal, tak tahulah hidup lagi mak bapak dia ke tidak. Dalam grup tersenyap tu ada satu bapak tu itu tu. Kalau sampai ke ujung tak, itulah betul tak. Dah ada teknologi pun macam tak tahulah. Inilah ujian, mehnah orang panggil, ujian untuk kita sekarang. Cikgu kata sebab cikgu cakap zaman saya dulu. Sebab kita zaman kita dulu, cikgu bagi homework ni balik tu nak buat ni. Jangan besok cikgu marah je, janganlah. Tak tahan. Bila cikgu marah terasa macam raja murka kat kita. Menyakitkan hati guru. Susah ilmu nak sampai dekat anak. Itu sebab kadang cikgu maafkanlah, biarlah dia jadi orang berjaya. Itu tak saya kata. Berapa ramai saya cerita, cikgu kena bawa cerita yang saya bawa tadi. Saya pernah jumpa kawan saya. Kenapa anak-anak ni kena dapatkan ilmu? Kenapa dia kena dapatkan ilmu? Supaya dia mudah di masa depan ni. Bukan hanya nak jadi kaya, supaya dia boleh mendepani cabaran masa depan yang makin tak tentu arah ni. Mak kata orang kain songket benang sutera, lilit sabalik, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menyerta orang. Saya jumpa kawan saya, ada seorang hamba Allah ni, sahabat saya, Form 3 dia dah berhenti dekat Semak Labu. Dia tu sekolah Semak Labu. Dia dah berhenti Form 3, kemudian dia nak sekolah biasa. Lepas tu dia kerja, memang dia kerja kilang mewah, dia kerja kilang.
Saya tengok kan, sampaikan kawan-kawan dia kan, kalau kita berhenti kerja pun lagi best. Dan dulu kerja kilang mewah ingat tak? Kalau kerja kilang Samsung, Motorola, orang tahu tu Seremban. Samsung, Motorola pergi Korea, pergi Jepun setahun sekali. Lepas tu dapat allowance, memang pakai kereta mewah-mewah baru kalau balik kampung. Tapi hari ni tengoklah kerja kilang, semua yang kerja Abang Ila, Abang Ipal, Abang Ima, Abang Ila, Abang La, Abang Ipal, Nepal, Abang Imam, Myanmar. Ada kan? Mana ada kalau kita tak, kalau kerja lebih overtime kan tak payah duit pun, dia bagi cuti je. Sebab dia dah tak boleh bayar. Sekarang ekonomi dah tak menentu. Jadi habis tiba-tiba jatuh kerja kilang. Yang saya jumpa kawan saya ni, saya jumpa dekat kampung. Bayangkan, memang kalau ikut ada orang ni lah, saya tahu tadi, ada yang cakap tadi kan, saya tadi yang empat ni saya maafkan lah. Saya maaf, saya lalu tadi tinggi, Samsung depan tinggi. Saya dengar tadi tu, saya dengar. Bila saya dah buka emas tu, dalam TV nampak tua. Oh hajar. Saya maafkan juga. Tak, bayangkan dia yang sebaya dengan saya dah nampak tua sangat sebab lusuhnya baju, seluar track shoot. Malam tu saya ceramah di mana? Saya ceramah di Tampin. Saya ceramah di Tampin, dia datang. Dia bawa anak dia. Saya panggil nama dia, saya tak expert, saya panggil nama dia. Saya sebut nama dia, dia menangis, dia peluk saya. Sebab dia tak sangka saya ingat dia lagi. Dan kemudian anak dia sambil dia peluk dia jadi tu. Tengok, percaya dah kan Samsul debat kawan ayah, percaya dah kan. Anak dia tak percaya Samsul debat kawan dengan ayah dia. Sebab ayah dia kerja kampung, dia dah tak ada kerja, dia susah kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi okey lagi bagi modal, ni kais pagi semalam pun tak cukup lagi. Ada yang kais pagi makan minggu lepas pun ada. Tak nak menunjukkan dia susah. Dan dia beritahu apa? Dalam ceramah kau tolong pesan tau, cakap dengan budak-budak ni jangan tak belajar. Itu pesanan dia dekat saya. Dia menyesal dia berhenti belajar. Dia menyesal dia kata. Sebab dia kata kalau aku tahu macam ni kan, memang kita tak boleh sebut kalau. Saya sebutkan dia, kau tak boleh sebut kalau. Ada kebaikan Tuhan nak bagi, mungkin pada anak kau, mungkin pada keluarga kau, buatlah kita baik itu. Saya sebut dengan anak dia, memang pakcik kawan tau dengan ayah tau. Dulu kami main bola sesama, dia main penjaga gol. Pakcik main belah-belah sini, kita orang memang rapat. Cakap tu, uyuku, sebab nak bagi semangat kat anak dia. Itu hakikat dia. Buat reunion. Kadang-kadang cikgu malah nak pergi. Sebab yang seorang pegawai, seorang eksekutif, seorang ni, aku cikgu je, bagi aku cikgu. Kalau tak sebab cikgu kau tak jadi, apa yang kau jadi? Macam tu cikgu kena ada semangat. Ada seorang langsung tak datang, tiap tahun tak datang. Sebab apa? Ada hal. Sebab malu bila berjumpa dengan kawan. Kenapa jadi macam tu? Sebab itulah saya kata tadi, dalam hal ni sebenarnya cikgu kena kuat semangat. Cikgu kena kekal fokus, kekal orang kata berbakti untuk bantu. Kalau setakat photostat budak kadang-kadang buat macam mana, anggaplah adalah rezeki lain. Memang cikgu tak boleh nak halangkan, tapi cikgu cakap macam ni, ayat dia macam ni, saya maafkan yang kamu tak bayar tu, saya maafkan, tapi ditakdirkanlah besok kamu dah kerja, jangan lupa datang bayar balik. Nak kita maafkan, tapi semua tu ada kos. Dahsyat kira. Berapa ringgit? RM2.5. RM2.5 jadi lepas 10 tahun ada interest. Tu jangan. Ada interest pula. Jangan. Tapi saya rasa benda tu mungkin banyak. Contoh buku cikgu dah belikan. Cikgu tanya siapa nak, dia nak tapi berapa masa? Mungkin ada masalah-masalah tertentu. Sangka baik. Mungkin ayah dia, mak dia tak boleh nak bayar. Mak ayah dia memang sebab ada kes budak di sekolah tengah mati, kena uwatan, mencuri dekat kantin berapa hari, rupanya baru tahu dia memang tak ada duit, dia mencuri sebab dia dah lapar kan. Ada dah kena sebat beberapa minggu, kena sebat, dia berdiri budak tu diam tak cakap apa, dia tak nak cakap kenapa dia mencuri, dia tak nak cakap. Tapi rupanya memang ada masalah peribadi. Mak dia ibu tunggal, ayahnya penagih, abangnya setiap hari pukul dia, ambil duit belanja yang mak dia dah tinggalkan untuk dia. Ada cerita-cerita lain. Kita sangka baik lah. Sangka baik, mudah-mudahan tak dekat sini, mungkin adalah balasan benda lain atas kita memaafkan tindakan anak-anak murid kita tadi. Janganlah disebabkan kita putus state selai dua. Saya faham, putus state tak pernah selai dua. Saya faham, banyak berdosa saya cakap macam tu. Saya pun dah tanya muka selai dua. Sebelum kau cakap, bayar cakap dulu. Agak saya minta maaf, tapi betul saya faham sangat. Sebab isteri saya pun cikgu, saya tahulah. That's why yang saya tahu. Kadang-kadang saya tahu isu-isu dia, saya tahu. Jadi makna kata, insya-Allah kuatkan semangat.
ada hikmah. Kita buat ni ada hikmah ni. Tanyalah Cikgu Johan Izri kan, sebelum nak jadi pengetua macam-macam dah dilalui. Apa yang cikgu lalui ni semua pengetua dah lalui. Kalau boleh dia tak nak jadi pengetua. Kalau boleh, sebab tanggungjawabnya besar. Tanggungjawab besar. Jadi GPK pun tanggungjawab besar. Pengurusi PIBG, Allah kena balon dia tak tahu. Kan, tapi kita cuba buat yang terbaik. Itu je. Mesti ada hikmah. Sebab kata orang tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup sentiasa memikirkan hikmah, selaut garam terasa tawar. Jangan risau. Semua kita boleh hadapi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Tetap betul teman-teman tu. Oh ya. Dah lama tak dengar ayat-ayat yang berbau pendidikan macam ni. Baik, ini soalan kelima Ustaz. Rasa macam jawab untuk diri sendiri lah. Soalan dia, suami tak izinkan isteri pergi bertugas di luar masa bekerja. Cik-cik ibu perempuan lagi tanya ni, pergi khusus balik petang pun bising. Sebesalah kita jadi isteri, sedangkan dua-dua ibadah kan? Dua-dua isteri dia, suami pun ibadah, kerja pun ibadah. Kan dua isteri tadi. Dia tak boleh dengan dua sekarang. Cik, tapi kita tak ada. Nanti nak pergi sekolah yang minggu Ustaz kita pergi saya tak apa. Tak, boleh tengok ni, boleh tengok. Alright, terima kasih korang yang tengok kita sedang live sekarang ni 150 lebih dekat Facebook Sekolah Desa Sepatu ni. Yang dekat Ustaz masih lagi 10 lebih. Terima kasih banyak-banyak. Alright, kita teruskan dengan soalan ni. Soalan kelima saya ulangi sekali. Suami tak izinkan isteri pergi bertugas di luar masa bekerja, khusus pada petang pun dah bising. Sebesalah si isteri, dua-dua pun ibadah kan? Katanya. Silakan Ustaz. Kita selalu cakap, tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak cinta. Kita ni sebenarnya buat benda baik, bekerja ni buat benda baik, pergi khusus pun benda baik. Tapi kadang-kadang yang menyebabkan tak dapat keizinan, jarang-jarang sebenarnya. Jarang-jarang berlaku suami tak izinkan isteri dia. Dia dah tahu isteri dia kerja. Jarang-jarang suami tak bagi isterinya pergi buat sesuatu perkara khusus waktu kerja ni, melainkan ada insiden yang pernah berlaku sebelum. Atau mungkin suaminya sendiri mengambil pengalaman dirinya bila berkhusus di luar, perangainya yang begitu. Ada benda-benda lain yang difikirkan. Okey. Tetapi saya kata tadi, tak kenal maka tak cinta. Pentingnya bukan hanya suami isteri mengenali pasangan masing-masing, tetapi juga mendalami karier pasangan, memahami karier pasangan. Dan isteri dan suami perlu saling berkongsi dan mencurahkan isu dan masalah supaya dapat difahami bersama. Saya dulu pernah, isteri saya, dia menangis sebab dia tak dapat jumpa tempat dia nak pergi mesyuarat dekat Seremban 2. Ini cerita dulu lah masa tu. Bersekolah, tolong abang. Sabar. Betul. Dia bukan nak buka anak cerita. Tak ada. Penting je dia. Okey, sekarang macam ni. Sekarang kat mana? Sebab dia tekan map tu dia tak jumpa kan. Nama sekolah kadang kan ada yang dia perlu tekan kat mana. Dulu tak macam sekarang, maklumat detail. Okey, sekarang macam ni. Sekarang kat mana? Macam ni. Dekat tepi jalan ni. Tepi jalan kan tengah jalan cakap betul. Abang jangan lah main-main. Sekarang jadi burau kan. Okey, tak apa. Okey, sekarang terus. Okey, terus. Nampak tak macam ada flyover? Sekarang ni belah kiri apa? Belah kiri Ion Jasko dia kata kan. Dia sebut Jasko. Belah kanan nampak tak berkenaan Akmal tu? Nampak. Okey, sekarang okey, betul. Jangan masuk Akmal tu. Tahulah dia kata betul. Marah betul benar salah dia kan. Dia terus naik atas. Nampak tak ada simpang macam flyover tu, naik ke atas. Naik atas nampak traffic light, berhenti. Kalau merah berhenti, tahulah dia kata berhenti. Dia penting kemudian masuk kanan. Lepas tu nampak tak macam ada jalan susu ke bawah. Susu ke bawah tu masuk bawah, impit kanan. Lepas tu masuk kanan. Masuk kanan. Okey, masuk kanan. Lepas tu nampak tak ada dua sekolah kat sana. Sekarang Mitis Corner, sekolah rendah. Okey, terus sampai tu tengok SMK Seremban 2 kan. Seremban 2A ke Seremban 2B, tengok.
Semua dua dah jumpa dah. Tak tengok tu, takut dia punya sanggup tu pun awak saja prank ke, tengok tu betul. Betul dah tu dia dari mana. Tak, sebab kita faham nature. Dan orang perempuan memang teruk dengan maps. Kita tahu. Kita kena cakap dia contoh. Kalau kau tak nak bergaduh dengan isteri kau jangan bagi dia pegang map. Biarlah kita buat kereta dan kita tengok map. Kalau dia tengok map, tak apa, depan gigi. Belum. Jangan depan. Dia panggil, ya Allah, paksi situ. Kau dah terlajak, kau cari pasal kalau nak Newton jauh. Sebab tu, itu semua benda-benda yang kena sabar lah dengan orang perempuan. Dan dia dah pergi banyak kali. Macam kita je, kita daripada rumah kita daripada sekolah. Contoh cikgu lelaki kan, cikgu sekolah, cikgu lelaki kena meeting dekat Serman 2 ke, atau kena meeting dekat Putrajaya, kita terbayang 2-3 jalan kita boleh ikut. Kau jangan ikut sini tau. Kenapa lah? Situ jam, orang buat jalan. Kau ikut jalan yang belakang. Oh boleh lah situ. Tu terus kanan. Lepas tu kau jumpa lah. Okey ke masing-masing. Kita ikut. Orang perempuan, kalau dia dah tahulah tu jalan dia, janganlah kau ubah jalan lain. Itulah jalan yang diikut. Kau ikut sini tak. Jalan dia terus ubah jalan. Sampai siap jalan kau boleh terlalu. Beza, mengakulah. Sebab kadang-kadang betul ke ikut jalan ke tak nak? Bagi jangan begitu. Kan? Tapi bukan semua lah. Bukan semua. Ini sekali lagi sekolah menengah kebangsaan cepat terisa. Jadi mana kata dalam hal ni pentingnya kita memahami pasangan kita. Sekarang ni bukannya risaukan tak faham kejayaan cikgu. Yang kita risaukan cikgu tak faham kejayaan selebriti. Betul. Lepas tu berlakon lagi drama kan, bersayang-sayang dengan perempuan lain. Kenapa tidak ada contoh? Sebab saya tapis watak saya. Saya ada beberapa drama yang saya berlakon. Nanti orang boleh tegur sama sisi kenyang. Berlakon kan? Saya kata bukan, salah orang. You pakai mask pun kita kenal lah. Siapa turunkan mask? Saya siapa? Ada nasi sekarang bukan. Salah orang ni. Tak ada. Saya masa dapat watak dalam Munafik 2, saya tolak sebab watak tak sesuai. Saya dapat watak yang hantu celah bulung. Tak adalah, mana ada mandai je. Tak, sebenarnya penting. Macam saya pun hari-hari macam ajak kan, hari-hari saya ni tadi cerita lah, saya memang bergurau dengan dia. Saya kenal dia sangat baik. Saya duduk kat konti dengan dia masa pagi ni sarapan yang masa dia program ni kan. Perempuan lalu jangan Ustaz, sudah Ustaz perempuan tu. Betul lah Ustaz. Saya kata jadi aku pula kena tengok perempuan tu. Dah. Bayangkan macam tu lah baiknya ajak. Allahu Akbar. Susah nak cari lelaki macam ni. Jadi makna kata dalam hal ni macam saya sendiri pun apa bising. Camah. Bayangkan saya hari Rabu malam dekat Air Molek Melaka. Kemudian hari Khamis malam tu daripada Air Molek terus shoot pergi ke Terengganu. Saya camah di Terengganu. Saya camah dekat Camp Tentera Terengganu. Kemudian saya camah untuk Hospital Sultan Hasanuddin Zahirah. Habis tu malam tu juga terus ke Kuantan. Pagi semalam Kuantan. Camah untuk Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan. Kemudian untuk Hospital Tunku Puan Afzal. Camah. Kemudian malam tadi pukul berapa baru sampai. Dalam pukul 12 kot sampai. Masa tu isteri dah ngantuk dah. Camah. Besok mana pula? Besok nilai je. Nilai. Nilai camah tu. Habis camah kat nilai ni kan tengah hari kan dah camah lagi. Camah pula di mana? Camah pula dekat Putrajaya. Malam ni Putrajaya, pagi sok berles tuan kakak. Petang besok upsi, malam besok Tanjung Malim. Bayangkan tu. Itu yang kadang-kadang perlunya pemahaman pasangan supaya kita kuat untuk melaksanakan apa yang kita kerjakan. Penting. Guru lah lebih-lebih lagi. Tolonglah jangan jadi penasihat kat milik guru ni yang kau boleh biar lelaki kau. Aku tak ada lah. Kau semua duduk rumah, so berhenti. Duit ada banyak tu cukup lah. Apa lagi nak? Rumah besar, kereta Mercedes,
Bukan saya. Contoh lah kan. Tapi sebenarnya tak. Penting dia faham. Kadang karier suami tu pula jenis yang ada suami dia yang oil and gas jenis yang naik kapal. Lagilah berbulan-bulan kan. Itu semua perlukan kekuatan. Kadang cikgu tu husband nak balik minggu ni, Allah, dia hias rumah seminggu dah. Perfume tu sekeliling rumah dah, sampai rumput-rumput berperfume. Bayang kan? Punya lah kan. Tapi yang penting faham. Sebab kalau tak faham susah apa pun. Itu sebab kenal. Itu sebabnya bila ada hari keluarga, sekolah buat macam gathering, dinner kan, buat jamuan, janganlah minta sumbangan, minta ajak. Dan jamuan tak ajak. Kan contoh lah kan. Contoh lah. Jadi bila datang, abang, inilah ketua ketua panitia. Yang ni lah pengetua yang biasa call malam-malam begitu bagi kerja tu kan. Abang jangan salah faham lah. Minta maaf lah. Saya memang yalah biasa kadang nak cepat kan ni. Jadi kita kenal. Kita faham macam tu lah. Tu sebab kadang kita balik tengah malam tu sebab kalau kita balik rumah terutama lelaki, cikgu lelaki kan yang sibuk. Kita kadang dah lah sibuk, lepas tu jumpa orang lagi ada urusan macam-macam. Balik jangan terus masuk bilik kita sendiri. Tengok bilik anak dulu. Renungkan tengok Allah kesian banyak pengorbanan isteri aku besarkan anak-anak aku. Tiba-tiba dah besar. Masa bila lah korang ni besar? Allahu Akbar. Ya Allah. Ramai betul anak tu. Tu dalam pada balik-balik sekolah tu ramai anak dia contoh kan. Mana buat kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam jadi. Assalamualaikum, salam jadi. Tu masuk bilik, ya Allah masa bila lah kau besar. Lepas tu masuk bilik sendiri lah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, la ilaha illallah kan. Jadi maknanya isteri kita cukup makan dah lah, tidur penuh lah ke mana lah tidur. Jadi kita akan faham. Tengok isteri kita. Kalau isteri pula termasa suami tidur, tengok muka dia. Allah. Saya terangnya kan, saya tengok dia ni kerja teruk betul. Dia tidur kau makcik saya masa syuting tu. Jaga kan tu. Tengok muka buat performance elok, tapi bila tidur lah merayau muka dia. Kan letak dia pula betul. Sebab apa? Dia penat kerja. Pagi-pagi buat apa je keluar nak pergi radio. Setengah setiap hari. Lagi teruk pada orang berniaga berjalan tu. Lepas tu nak fikir nak buat kelakar benda, nak buat benda, nak cakap benda, nak hiburkan orang. Allahu Akbar. Ni penat ni, dia kepala ni penat ni. Bercakap tu semua fikir. Tu yang bila saya balik saya tengok muka isteri saya, Allah. Saya tak boleh buat apa yang dia buat. Wonder Woman orang perempuan. Kalau cikgu perempuan nak pula kan, dengan mendidik anak orang lagi, nak didik anak sendiri lagi, risaukan anak orang, risaukan anak sendiri. Allah. Yang lelaki biasa dia biasanya tang kredit biasanya lelaki lah. Ya anak saya tu alhamdulillah lah dia memang cerah masa depan. Tapi yang banyak main peranan sebenarnya tu sebab kata soalan lelaki yang hebat, tentu ada wanita hebat di belakangnya. Tetapi tak dinafikan kan, lelaki ni adalah kepala keluarga. Semua orang kena respect. Lelaki kepala keluarga. Tapi orang perempuan tengkuk keluarga. Habis tengkuk dengan lelaki padam. Itu masalahnya kan. Jadi tak payahlah orang lelaki dengan bangga nak pakai t-shirt tu beras kita beli. Tak payah kan. Yang penting persefahaman. Kalau lelaki cakap beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Masak. Okey. Ada perempuan yang memang dah dia beli, duit macam lagi lah gitu. Kan? Jadi yang paling penting faham, memahami antara satu sama lain, barulah kita boleh jalankan. Sebenarnya itu untuk mudahkan kita. Suami pun kena explain, abang kerja macam ni, abang kerja macam ni kan. Jadi ajak pun selalu explain kat wife dia, dia ni macam ni, abang kerja ni, yang ni abang ada ni, abang kena berlakon ni macam ni. Okey bang, tak apa, okey je, saya kenal abang, saya faham abang ingat tau dalam hati. Tu dia. Alhamdulillah. Sebenarnya saya secara peribadi pun saya kenal Ustaz Abdul Lebat. Boleh kata kita kena faham pasangan kita. Sebenarnya datang rumah dia. Ya, daripada luar kat gate tu. Jangan diam ke? Tak diam kan? Baik, jangan belakang yang senang. Masuk. Memang suara dia tinggi. Masuk. Dia aku dah. Bang, angkat makan ni bang. Ya. Saya masih ingat kamu. Saya masih
kalau nak tanya, ajak bagi mikrofon, tanyakan soalan pada Ustaz. Ada siapa nak tanya? Tadi saya sambung sikit, tunjuk tanda keberkatan rezeki sebelum soalan. Yang pertama tadi saya kata rezeki cukup. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki adalah apabila suasana tempat kerja kita rasa senang dan menyenangkan. Kesenangan orang senang dengan kita. Seterusnya adalah apabila anak-anak berjaya dalam lapangan dia. Tak semestinya akademik. Kadang-kadang anak bagus dalam kemahiran, kadang-kadang anak bagus dalam mendidik. Dia nakkan satu benda tu, dia boleh buat dengan sampai berjaya. Dia memudahkan dan anak tak menyakitkan hati. Seterusnya adalah apabila kita mudah melaksanakan apa yang Tuhan suruh, beribadah dan sebagainya. Seterusnya adalah apabila rumah kita seringkali diziarahi. Itu pun tanda kita rezeki kita diberkati. Jajak orang datang. Itu tidak termasuk tin shopping. Itu tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah kita tu kau memang order, tak kira. Dan berita juga yang terakhir adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Kita minta tu senang kita dapat. Itu antara lah, saya takut tertinggal tadi kan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, siapa dia yang nak tanyakan soalan? Silakan Tuan Harim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Takkin pusing saya hari ni Ustaz. Paling banyak pula hari ni. Okey, satu lagi Ustaz nak tanya, soalan apa nak tanya Ustaz lah. Kita macam Ustaz kata tadi, kerja banyak dan sebagainya kan, kita nak sentiasa menganggap kerja Ustaz sebagai satu ibadah. Kadang-kadang tu ada satu sampai masa ni kita rasa letih sangat Ustaz. Semacam Allah tak berhenti gitu. Jadi macam mana kita nak meningkatkan balik itu supaya kita istiqamah untuk terus bekerja sebagai baik. Okey, terima kasih. Ni kita ambil pendekatan Islam sikit lah, tapi tak adalah mendalam sangat. Sebab saya yakin ada yang sahabat-sahabat kita bukan beragama Islam mungkin boleh ambil kebaikan lah dari apa yang saya sebut ni. Bila yang menarik mati saya bila Dr. Syaril sebut tentang bekerja sebagai satu ibadah. Memang kita tu sampai satu tahap kita penat. Kita buat sampai kita betul ke aku dapat sesuatu daripada benda ni. Kadang-kadang kita, sebab tu manusia memang tu sifat manusia memang dia dilahirkan, memang sifat menjadi manusia, dia berkeluh kesah lagi fikir. Datang mengeluh, aduh penatnya. Lepas tu kita ingat, yalah tak apalah, at least kita akan cover balik. Mungkin macam tu. Ada orang tu lah langsung tak cover-cover. Dah lah dia penat dan mengeluh. Memang mengeluh, semua benda mengeluh. Macam mak bapak kan, bila lah sekolah ni nak buka, bila sekolah nak buka, masa PKP. Teruk lah macam ni, sampai bila budak ni nak macam ni, tak jadi apa budak ni. Lepas tu buka sekolah, kenapa buka sekolah? Kes tinggi lagi, marah juga. Jadi semua benda tak betul. Macam itulah nak bulan puasa, kenapa Malaysia raya Selasa, Indon, Brunei semua Isnin. Lain ke bulan ni dia tengok dan kita tengok, dia marah dia. Wah sebelah aja kot. Sekali umum raya Isnin, marah juga. Kenapa raya Isnin? Marah juga. Itu memang tu perangai manusia. Dan kita akan berkeluh kesah, tapi kita kena ingat, bila sebut bekerja sebagai satu ibadah. Contoh, saya, Dr. Syaril dengan Cik Johari, kita bertiga tubuhkan satu persatuan. Contoh, persatuan tu kita nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh jiran. Kita memang fokus, anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal kita tolong. Dan kita namakan persatuan kita PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Siusa dia ajak siusa. Benda tu dia tiga je syarat. Saya dah sebut tadi. Benda baik diizinkan oleh Allah, Tuhan izinkan. Yang ketiga, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Okey? Dapat pahala ibadah dengan tiga syarat. Tapi kalau benda baik diizinkan oleh Allah, tapi lupa niat. Aku dapat selfie jadi lah ngajak dengan Samsul Debat sekarang kan. Yang penting aku ada gambar. Besok boleh aku boleh masuk dalam Instagram, boleh masuk dalam ni. Contoh macam tadi kan, you all dah mula ambil gambar. Kau tak nampak Instagram tadi, kau dah start masuk status tadi. Alhamdulillah dapat tengok dia orang depan-depan kan. Lepas tu tengok komen, untunglah seorang ni tak ajak pun. Itu semua kan, itu biasa. Tapi nak beritahu, kalau niat tu mungkin dapat pahala, tapi tak dapat pahala ibadah. Dan ibadah ni ganjaran yang Allah bagi macam-macam dekat kita. Kadang Tuhan bagi dalam macam bentuk kesihatan, Tuhan bagi bentuk keriangan, hati tenang, tenteram. Mungkin Tuhan bagi dalam bentuk kita makan macam-macam, selera makan okey. Ada orang tu tak boleh, ini allergic, makannya hitam, makannya suam babi, kadang tak boleh. Ada orang apa benda pun tak boleh, tapi Tuhan bagi.
Tapi kalau contoh satu lagi cara tak betul pun tak boleh juga. Contohnya kita buat benda tu benda baik. Tadi bantu ibu tunggal baik, niat kerana Allah, tapi cara tak betul. Contohnya tiba-tiba Dr. Syaril beritahu dengan Cik Johari, dengan Samsul Rebat, ajak rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Wah, kenapa dia nak pergi seorang-seorang? Ya, tak tahu saya dia. Rupa-rupanya ibu tunggal yang tak akhir tu berkaleng-kaleng. Sikit-sikit dia macam cuk tadi namanya dengan kali. Patut dia tak bagi kita pergi, contoh. Jadi fitnah pun tak dapat pahala. Macam Robin Hood. Robin Hood kan, Robin Hood kita tengok dia kan. Katalah Robin Hood tu masuk Islam, jadi nama dia Robin bin Hood. Dia dah tolong orang susah, benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, bagus dah. Tapi cara dia mencuri daripada orang kaya, tidak diizinkan oleh Allah. Jadi kita ni kena ingat satu perkara ni. Terlalu banyak ganjaran Tuhan bagi dekat kita setiap hari. Cuma kita tu sebab sebelum tidur kita fikir, apa yang Tuhan dah bagi kat aku hari ni? Hari ni Tuhan bagi aku jumpa Ajak, Tuhan bagi aku jumpa dengan Samsul Rebat, Tuhan bagi aku dapat jumpa kawan-kawan aku, alhamdulillah. Tuhan bagi aku sihat. Semalam aku ingat malam tadi waktu aku tidur, aku pening kepala, aku rasa aku tak boleh pergi dah khusus tu. Tiba pagi tu segar, aku pergi okey, lengang, kepala aku okey, tak ada masalah. Rupanya ada rezeki lain. Itu sebab disebutkan berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Rupa-rupanya. Jadi bila kita berfikir terlalu banyak ganjaran Tuhan bagi kat kita, terlalu banyak. Sampaikan kita tak boleh nak sebut. In fact kalau kita ambil, dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita ambil lah dakwat ni daripada air laut lah, sampai kering laut tu pun kita masih lagi tak habis nak menulis nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Yakin dan percaya, satu je semangat dia. Kan saya sebut pengiktirafan manusia akan menyebabkan kita kecewa, tapi pengiktirafan daripada Tuhan, itu yang paling besar makna. Sebab apa? Sebab kita tahu Tuhan akan bagi ganjaran kat kita macam-macam. Mungkin Tuhan bagi isteri kita pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging, berkilo. Dia bagi suami yang romantik, balik, sayang, dah cukup. Sudah, cikgu tak habis lagi, balik sekolah dengan baju sekolah, dengan name tag besar papan penombor kereta. Dah cikgu masuk dalam, ayam apa yang masuk dalam, yang abang sambung basuh pinggan, suami sambung basuh pinggan. Bayangkan dengan baju batik ni, dengan baju batik punya turun masih lagi. Contohnya basuh pinggan, happy tak orang perempuan sebenarnya. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu, itulah saat yang membahagiakan. Itu sebenarnya, itu sebab jangan ajak anak, isteri, keluarga kita dan diri kita tentang kaya, tapi ajarlah tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Kadang-kadang kita jadi kecewa, kita rasa penat sebab kadang-kadang saya tak cakap Dr. Syaril dulu tak, kadang-kadang ada di kalangan kita memikirkan kebahagiaan itu adalah kebendaan. Kebahagiaan itu duit. Tanyalah seorang isteri di SMK Desa Cempaka ni, bila suaminya sibuk, momen dapat pergi swimming pool, berdebur-berdepar bersama family tu, itulah saat yang paling berbahagia. Tak perlu pergi sampai ke Hawaii, tak perlu pergi sampai Jepun, Honolulu, tak payah pergi UK, Yuban pun okey, Pulau Bendut. UK, Yuban pun jadi. Sebab momen. Kadang-kadang Allah tak bagi kita benda-benda ni, kita bagi penat, tapi rupanya dia bagi isteri yang romantik. Sampai rumah, abang, ya Allah sihat tengok suami sini penat, hilang sikit penat. Ini apa hal lambat? Sibuk sangat. Ataupun suami balik, sayang, Sali penat rumah banyak kerja, tak apa, malam ni kita makan kat luar. Abang, happy tak perempuan? Happy. Itu macam cuti umum. Kalau perempuan tu kalau dapat makan kat luar, sayang dah ni, ambil ni voucher ni, ambil voucher apa, spa muslimah. Hari Sabtu ni pergi, boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, anak-anak abang jaga. Gila abang, ya Allah, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayar lah. Aku dia dah bayar. Tak adalah abang bayar dah. Buang pula. Ya, abang bayar dah. Happy. Sebenarnya tu dia,
itu sebenarnya lagi besar tau, daripada yang kita kejar kebendaan, duit, apa semua. Tak sebenarnya. Memang tak dinafikan lah, duit ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nak pakai duit, betul. Tapi kita ingat ganjaran Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi bahagia keluarga, Tuhan bagi macam saya sebut tadi lah. Jadi kuatkan semangat. Nabi sebut Prophet Muhammad beritahu pada yang non-Muslimah boleh ambil. Dia kata apa? Anak-anak Adam ni kalau bagi 2 lebah emas, dia akan minta lebah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi dia juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan satu kata-kata yang untuk direnungkan bersama, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, mari berjalan bersama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang pergi, memang laju, tapi tak tahu lah kau pergi mana. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Malam ni orang perempuan kena cakap kat suami dia sambil pegang tangan. Kalau abang nak jalan laju, seorang. Yang nak pergi jauh, kita pergi sesama. Macam tu. Dan hidup kita ni antara B dan D. B dan D, birth and death. Hidup kita antara birth and death, B dan D. Antara B dan D ada ke tengah, apa dia? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana yang kita nak jalani. Hidup yang bosan, hidup yang menggembirakan. Saya yakin anda semua memilih karier cikgu dengan pilihan sendiri, bukan dicoki kopi jadi cikgu sekarang. Jadi ikhlaskan hatimu, mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk semua. Mudah-mudahan. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak nak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok budi ke Tanjung, hati terkenang mula menyebut jasa baik SMK dari Taman Desa Cepaka menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih.